Saya dari aspek polis bagi saya sentiasa melaksanakan tanggungjawab mereka. Walaupun mereka mengalami pelbagai masalah, mereka mengalami masalah bukan saja daripada parti pembangkang. Barisan Nasional pun beri masalah. Kita minta tempat pun kadang-kadang tak dapat. Tapi kita tak boleh pergi ke Akbar untuk mengatakan pihak polis tidak beri kita permit kerana kita sedar ini syaratnya. Saya memberitahu penyokong-penyokong saya, kalau kita pilih tempat yang tak sesuai, polis tak akan beri permit. Dia suruh saya panggil OCPD, saya tak akan panggil. Kan cara kita tak betul. Kita harus betulkan cara kita sebelum kita mengarahkan jentera atau wakil-wakil parti, ahli-ahli kita supaya menggerakkan jentera kita. Kita harus tahu mekanisme, kita harus tahu cara-cara lunas-lunas yang telah ada dalam pihak polis. Kita harus faham dan kita harus membantu pihak polis. Kita harus memperkasakan tanggungjawab mereka kerana mereka juga nak jaga karyawan kita. Polis ni pun manusia, dia pun perlu penghormatan yang sewajarnya. Apabila ini berlaku, apabila ada persefahaman yang baik di antara rakyat dan polis, maka kita semua tak akan ada masalah dengan ikut syarat-syarat yang telah pun dikenakan. Terima kasih. Oh, jadi itu yang menarik, yang berhormat, sebab sebagai seorang ahli politik yang muda, yang masih beretika, yang masih berhemat, sebab itu yang berhormat berani hadir di sini. Yang veteran, yang telah berkelumang dengan berbagai-bagai kali, tak berani nak bercakap macam yang berhormat ni. Saya bukan surat itu, terima kasih bagi saya, terima kasih. Tapi saya tak boleh cakap bagi pihak orang lain. I don't think it's fair dengan isteri. I don't think it's fair. Saya di sini mewakili diri saya. Maknanya exceptions to the rule. No, I think across the board, I think they are good politicians. But at the end of the day, saya dengan izin saya mewakili kebangsaan. Saya rasa semua ahli-ahli politik ada etika. Ada etika. Kalau dia tak ada etika, dia takkan jadi ahli politik. Dia akan gagal. Okay? Kalau jadi ahli politik pun sekejap dia. Rakyat dapat menilai. Bila dia balik ke kawasan, sabarlah dulu. Baru tadi kawan saya cakap, ada kita kena idea tu dapat terima. Terimalah, sabarlah dulu. Kita harus sedar bahawa ahli-ahli politik tanggungjawab kita memberi perkhidmatan kepada rakyat. Itu saja. Okey? Bukan kita mewujudkan masalah kepada rakyat. Itu landasan perjuangan saya dapat di Barisan Nasional. Setahu saya, Ketua Barisan Nasional, Ketua MIC memberi nasihat kepada ini cara kerja kita. Tetapi apabila ahli politik itu turun ke padang dan berbuat perkara-perkara yang berbeza, kita harus salahkan ahli politik tersebut. Sekolah, 1,000 orang pelajar di sekolah itu, ada yang berjaya, ada yang gagal. Yang berjaya kata sekolah ini terbaik, yang gagal kata sekolah ini tak baik. Kita salahkan siapa? Diri kita sendiri. Bagi saya segala perubahan bermula dengan saya. Saya tak boleh harapkan saya nak tukar dunia ini, saudara-saudara, 2013 saya nak tengok dunia yang berbeza. Tak akan berlaku. Yang boleh berlaku, saya nak ubahkan diri saya akan buat pemimpin yang terbaik. Itu boleh. Okey, terima kasih yang berhormat. Kita beralih kepada saudara Muhammad Hanifah ni. Sejauh mana pula parti pembangkang, PAS, DAP, Parti Rakyat dalam Pakatan akhir-akhir ini terutama sekali begitu berselera sekali. Begitu berselera sekali. Sehingga mereka kadang-kadang kelihatan, bukan saya tidak dapat mengawal perasaan, tapi juga keadaan penyokong-penyokong mereka yang sudah pun tidak ada cara lain melainkan melihat Putrajaya macam itu. Sebelum saya jawab soalan itu, saya nak ulas sikit lah apa yang dibangkitkan oleh dua panel tadi. Pertamanya tentang rakan tadi mengatakan bahawa kita mesti membantu polis. Saya rasa membantu polis ini ada dua cara. Pertamanya dengan kita membantu kerja-kerja yang kita membantu kerja-kerja polis yang membuat kerja-kerja yang baik, yang sesuai dengan tugas profesional mereka. Tapi bantuan juga
harus diberikan oleh kepada kita pihak polis melalui dengan mendedahkan penyelewengan pihak polis. Penyalahgunaan. Saya rasa saya agak kesian juga polis di Malaysia ini. Sebab kadang-kadang dalam keadaan mereka disalahgunakan oleh parti politik tertentu untuk mereka menggunakan polis untuk melaksanakan apa kehendak mereka. Sebab saya bagi contoh, ini bukan saya kata, ini dikatakan oleh Ketua Belia Negara Berkata Negara. Apabila menteri ganggu tugas dia, bagi saya ini satu pendedahan yang jelas bahawa polis telah memastikan untuk menjalankan tugas profesional mereka, tugas yang dijamin oleh perlembagaan dan undang-undang. Bagaimanakah seorang menteri boleh mengarahkan seorang menteri boleh mengarahkan pegawai polis di peringkat bawah tanpa pengetahuan Ketua Belia Negara? Jadi sepatutnya ini adalah satu perkara yang serius. Dalam Pepatah Arab mengatakan sebelum tu lah, maknanya kalau polis ini patutnya apa yang didedahkan ini patut disiasat, disiasat, dan sekiranya nak siasat sekarang ni ada masalah. Sebab macam manakah polis nak siasat menteri yang memberi arahan kepada polis? Seperti Pepatah Arab mengatakan, kita pilih penjaga kambing untuk jaga kambing daripada dimakan oleh serigala. Tapi kalau yang jaga kambing itu serigala, macam mana? Jadi kita, tuan sekalian, bagi saya rasa tentang ceramah tadi adalah, bagi saya kita memberi satu contoh yang kecil. Patutnya kita membincangkan tentang kebebasan bersuara dengan dalam perspektif yang lebih luas. Sepatutnya dalam Malaysia ini, saya rasa kalau sekiranya demokrasi ini betul-betul matang dan bertamadun, sudah tentulah kita sepatutnya memberikan pandangan yang sama rata ke atas aktor-aktor politik dalam negara. Kalau sekiranya Barisan Nasional boleh memiliki ataupun mempunyai proksi ke atas akhbar-akhbar harian, kenapakah sampai sekarang kerajaan Barisan Nasional takut untuk memberikan peluang yang sama kepada parti-parti lain untuk memiliki akhbar harian? Maknanya itulah belum lagi. Saya sikit. Kalau kita lihat dalam isu perimpunan sebagai contoh, sepatutnya apabila perimpunan ini nak dibuat untuk menuntut dalam cara yang adil dan bersih, yang telah dijamin oleh organizer bahawa akan berlakunya aman dan tentram, sepatutnya tugas pihak polis adalah membantu bagaimana keamanan itu dapat terus dijaga, bukan dengan berteriak di media-media masa mengatakan, oh kalau sekiranya berlaku perimpunan ini akan mencetuskan mencetuskan ketakutan di kalangan peniaga akan tutup kedai. Saya tidak faham di mana logiknya seorang peniaga takut orang ramai datang. Kita tak nak lihat orang berniaga pasal malam di hutan, sebab hutan ada orang. Orang berniaga di tempat orang ramai. Inilah kata-kata yang bagi saya menunjukkan dilema pihak polis. Apabila mereka mungkin cuba ingin menunjukkan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas, tapi hakikatnya ada tangan-tangan di belakang itu yang tidak senang dengan pihak polis yang profesional. Terima kasih saudara Muhammadiyah. Tapi kita pindah pula kepada Datuk Muhammad Tarmizi sebagai Presiden Institut Integriti. Sabar ni ada soalan ni. Sejauh mana Datuk melihat masalah campur tangan parti yang memerintah dalam kepolisian negara, dalam pesurat khabaran, itu sebahagian daripada tugas dan tanggungjawab institut ini? Saya ingin mengolah dari segi dari perspektif yang sedikit berbeza. Yang pertama sekali, kalau tanya saya, satu daripada tugas kami ialah untuk menentukan
keintegritian dalam sektor politik, integriti politik. Banyak tugas-tugas kami, dan the biggest failure ataupun yang tidak dapat kami lakukan dengan sebaik mungkin ialah dari segi menentukan bahawa adanya tahap integriti di dalam political system di negara kita. Dan kajian-kajian kita telah buat di mana bukan sahaja nak katakan pihak satu pihak, tapi kedua-dua pihak, di mana menjadi satu pada pandangan masyarakat umum bahawa mereka dah naik muak dan naik jelek kena dengan apa yang berlaku dalam environment politik kita pada masa ini. Sebab itulah satu daripada kajian yang kita buat menunjukkan bahawa sangat susah kita mendaftar orang-orang baru, pemuda yang the younger generation, mereka yang baru saja boleh didaftarkan. Sehingga kan kalau tidak saya statistik sehingga mengatakan lebih kurang 3 ke 4 juta mereka refuse atau tidak mahu mendaftarkan diri kerana keadaan politik kita yang tidak merangsangkan. Apakah impact dia kepada negara kita masa hadapan? Bukan sahaja salahnya satu belah pihak, tapi semua pihak. Bila kita lakukan kajian ini, kita ambil kira dari segi responden kita, sama ada dia political party, PAS ke, DAP ke, UMNO, semua adanya dia punya percentage yang tertentu yang telah kita tetapkan. Responden mengatakan bahawa mereka naik muak, satu, mereka tidak percaya kepada ahli politik. Ini pada masa ini ada bertahap lebih kurang 35%. Bukan saja orang UMNO, tapi orang PAS pun baik, orang yang menyokong DAP pun baik, memandangkan bahawa ahli-ahli politik kita ini tidak memberi satu contribution kepada pembangunan negara. Hanya duk bertelengkah, duk sibuk nak dapatkan kuasa saja. Saya tidak ada kena-mena. Ahli IMF termasuklah ahli-ahli PAS, ahli UMNO, ahli DAP. Saya pun baru habis satu program di Kelantan di mana yang amat berhormat Menteri Besar sendiri official besar ini. Kami buat semua saja. We are in the middle. Kita di tengah-tengah. Tapi pandangan saya dan pandangan masyarakat yang kita tanya tahun 2010, mereka mengatakan bahawa tidak adakah satu sistem politik yang baru yang boleh membangunkan kita, negara dan sebagainya. Saya sebut peratus dia. Kalau kita tanya, adakah ahli politik sentiasa menjadi juru bicara rakyat? 30% kata, no, this is stupid. Ini bukan, tidak langsung. Apabila tanya wakil rakyat sedang dihubungi, 44% kata tak ada. Dia duduk sibuk dengan keluarga dia saja. Baik di PAS, baik UMNO, baik DAP, baik, sama saja. Pasal kita tanya soalan ini kepada mereka di dalam negara negeri-negeri yang juga sebelah sana. Jadi ini menunjukkan bahawa sistem politik kita ini perlu berubah. Okey, kalau kita tidak ada kehadapan maknanya daripada kajian Institut Integriti ternyata rakyat Malaysia ini belum sampai ke tahap kematangan yang diperlukanlah. Ya. Tapi soalan saya tadi sejauh mana integriti kepolisian dan kewartawanan tu, walaupun kajian dah mendalam, nampaknya tak masuk ini macam mana tu? Itu baru bukan imam, belum lagi jawab.